أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa saddaqahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih panjangkan usia dan umur kita sampai hari ini, setakat lani malam ni. Balik lagi tak tahu lagi, setakat lani lah no. Dan Alhamdulillah Allah masih kurniakan kita iman dan juga Islam. Mudah-mudahan iman dan juga Islam terus kekal sampailah kita bertemu Allah. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita datang ke rumah Allah, salat berjamaah, beriktikaf di rumah Allah. Adapun ramai orang yang teringin nak datang, dan Alhamdulillah Allah masih lagi memilih kita. Mudah-mudahan iktikaf kita pada malam ni diambil kira sebagai amalan kebaikan untuk melayakkan kita dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebenarnya sebaik-baik kesudahan. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi membawa kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ustaz, ustazah, rakan media, saudara Zahirul kita, dan semua jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa niat i'tikaf tuan-tuan. Niat i'tikaf, duduk elok, sandak bagi elok, lena pun boleh pahala. Noh, yang tu. Janji kita mau di tangan, lena pun orang tak nak perasan sangat. Baik. Setelah lama mana kita berhenti ditangguhkan kuliah dengan mematuhi SOP, Standard Operating Procedure, atas wabak ataupun kita panggil pandemik COVID-19, yang kita boleh anggap sebagai satu musibah, bala bencana yang menimpa seluruh dunia, khususnya di negeri kita Malaysia sendiri. Dan ia telah merubah 360 darjah kehidupan kita. Sebelum ni tak pernah fikir-fikir nak pakai mask tang muka. Sungguh.
Kan? Tak pernah fikir-fikir nak sapu tangan dengan hand sanitizer. Tak pernah fikir nak daftar diri masuk ke dalam masjid. Tak ada. Malahan orang duk komplain renyahnya, susahnya. Tapi ianya nizam, peraturan yang datang daripada ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan kita sebagai orang yang beriman, selagi mana pemerintah tidak memerintahkan kita melakukan benda yang luar batas syarak, kita kena taat. Dan ada orang duk komplain juga, ustaz kita doa. Tapi pasal apa Covid ni duk tak mau nak hilang juga ni, duk ada. Doa dekat setahun dah. Yalah, dia mai daripada tahun 2019. 2020 yang kita mula PKP yang pertama 17 hari bulan 3 2020. Ni nak masuk dekat setahun kita ber-PKP. Orang kata dia punya kesan. Dan tuan-tuan, bila orang duk bertanya, duk mempertikaikan kenapa doa tak makbul, kita ada doa kan. Malahan ada yang buat keluar dalil, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah juga telah berfirman, minta doa pada dia, pasti akan aku memakbulkan, memustajabkan doa. Tapi kena mohon balik, fikir, mohon sangat-sangat, fikir balik. Kadang-kadang bukannya apa, tangan hak sama doa, rupa-rupanya dalam masa yang sama, tangan yang sama juga melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah, Allahumma ya dafi', wahai Tuhan yang pelindung, idfa'anal bala, peliharalah kami, lindungilah kami daripada bala. Tapi tangan yang sama juga berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang sama juga tak berhenti-berhenti duk mengatakan orang. Tangan hak sama juga tak berhenti-berhenti mengumpat. Tangan yang sama juga tak berhenti-berhenti melakukan maksiat kepada Allah. Jadi macam mana? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Syura. Kalau tuan-tuan hak mana dengar khutbah tajuk hak minggu lepas, tak tahulah kalau Tok Khatib pakai teks jaib buat keluar punya, tapi bagus tajuk dia, ujian sebuah kehidupan. Saya nak ambil satu ayat daripada teks khutbah tu. Sebenarnya memang sebiji seketul kita kena apalah kita. Penghujung khutbah yang pertama, Tok Khatib sebelum penutup dengan barakallah tu, Tok Khatib baca satu ayat. Kalau ikut teks yang minggu lepas punya. Surah Syura ayat yang ke-30, muka surat 486. Tuan-tuan balik buka tengok tafsir sekali. Surah Asy-Syura muka surat 486. Hak mana ada telefon bimbit boleh cek. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu sebenarnya itulah situasi sekarang. Apa yang Allah Ta'ala sebut, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Sadaqallahul azim. Dan apa yang menimpa kamu daripada ujian, daripada musibah, bala, bencana tu sebenarnya fabima kasabat aidikum, ianya sebenarnya datang atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Bala Allah, musibah Allah, ujian Allah, bencana yang datang kepada kita
Allah Ta'ala kata apa? Hampa tengok balik, benda tu sebenarnya mai datang dari sebab apa? Sebab dosa-dosa tangan hampa sendiri. Dan hampa kena fikir bagus betul. Mau fikir betul-betul. Sebenarnya wa ya'fu an katsir, aku telah mengampuni banyak dosa-dosa kamu tu. Aku telah mengampuni sebilangan besar daripada dosa kamu yang begitu banyak sekali. Tu yang kita sebutkan tadi. Tangan yang sama minta kepada Allah. Tangan yang sama juga kadang-kadang melakukan benda yang Allah Ta'ala marah. Macam mana doa kita nak diterima oleh Allah? Tu salah satu sebab ataupun salah satu faktor yang mana doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak buat lagu mana? Wastaghfiruna. Selalulah minta ampun kepada Allah. Jangan merasa putus asa dengan Allah. Allah Taala kata wala tai'as. Jangan kamu putus asa dengan aku. Mohon. Dalam keadaan yang mohon itu juga kena sentiasa beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dan alhamdulillah, dan minta sangat-sangat tahun ni tuan-tuan. Apa tuan-tuan, saya minta sangat-sangat teringin tahun ni nak buat tarawih berjemaah di rumah Allah. Sungguh cakap, tahun lepas kita tak ada kesempatan. Tahun lepas kita tak ada kesempatan. Mudah-mudahan tahun ni ada kesempatan tu. Kok lah nanti yang duk dengar live ni sampai berita dekat Perdana Menteri tolong abang sat kat dia. Lajak bila sat bagi boleh buat tarawih. Bulan Ramadan mudah-mudahan kita mohon secara berjemaah doa pada Allah. Kan kita tahu fasa-fasa dia tu. Mudah-mudahan dengan doa secara berjemaah. Yalah kita doa secara berjemaah ni yang baiknya apa? Mungkin tuan-tuan, saya doa Allah Ta'ala tak terima. Ramai di kalangan kita Allah Ta'ala tak terima. Minta satu orang. Tok imam kita. Tengok tok imam kita yang Allah Ta'ala terima. Cukup. Tuan-tuan, sebab dia mendoakan benda yang sama kita nak. Yang tu kita nak. Kan? Dan mudah-mudahan mana tahu semua Allah Ta'ala terima. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah Ta'ala memakbulkan hajat kita. Dan kita nak sangat-sangat Allah angkat dengan segera yang mungkin musibah ujian yang Allah datangkan kepada kita waktu sekarang ni. Tuan-tuan, yang tu baik. InsyaAllah kita akan sambung kitab hadis tentang akhir zaman pada hadis yang ke-19. Betul ke? Saya tengok betul noh. 20 apa? Ha? 18. 16. Hadis yang ke-16. Yang tu, betul ke? Tak apalah, kalau tak betul pun kita ulanglah. Waktu macam dah mengaji tu saya tengok dia. Saya melipat je tuan-tuan, minta maaf. Tak tulis main lipat lah. Kira kena. Saya rasa lagu dia lipat tang ni. Baik. Hadis yang ke-16. Zaman di mana orang tak pedulikan dari mana mereka dapat harta mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zamanun ma yubali ar-rajul aina asaba al-mal min halalin am haramin, rawahu an-Nasa'i. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pernah babak, akan mai satu masa nanti kepada manusia satu zaman yang mana ma yubadir rajul, yang mana orang waktu ketika tu tak peduli lagi dah min aina asab mal, daripada mana harta depa mai, depa tak peduli dah. Tak kira lah halalin am haramin. Tuan-tuan, ini memang berlaku. Baru-baru ni ada fatwa mengeluarkan kata apa? Allahumma salli ala Muhammad tentang forex. Wallahu ta'ala ala.
Kan forex haram. Berapa ramai orang marah habis. Tu yang kata akhir zaman. Tak peduli dah. Kata haram ialah yang mengatakan haram tu bukannya biasa-biasa bila nak buat keluar fatwa ni. Bukan orang biasa-biasanya, orang bukannya geng kedai kopi tuan-tuan. Depa ada AJK Majlis Fatwa, dan dalam tu juga yang menjadi AJK Ahli Majlis Fatwa bukan ustaz hak pakak macam saya ni, tak tuan-tuan. Hak duduk atas meja AJK Ahli Majlis Fatwa tu bukan orang biasa-biasa power-power semua tu, tok guru belaka. Maka mereka berbincang, bermuzakarah bersama-sama mengeluarkan satu fatwa. Tapi orang hak biasa macam kita ni kadang-kadang tolak benda tu. Sebab apa? Duk selesa. Tak kira dah sebelum ni duk biasa makan riba. Dah selesa makan riba. Tak peduli lah. Yang penting aku hidup boleh senang. Anak bini aku boleh hidup elok. Tak kira. Dan Nabi abang benda tu. Ma yubali. Waktu tu ketika zaman ni Nabi kata apa? Mereka dah tak peduli lah. Halal ke haram ke biar pi. Yang penting aku boleh hidup senang. Kat tu. Tu tanda kita berada fasa akhir zaman. Sebab apa? Nafsu. Tuan-tuan, yang tu. Bila dia melibatkan apa, tidak peduli lagi main mana halal sama ada haram, sama ada halal, dia tak peduli, maka ketika itu dah timbul macam-macam dosa yang dia buat. Contoh riba, tak peduli dah. Skim mohong sedia. Apa skim cepat kaya lah. Bitcoin lah. Wallahu ta'ala alam. Yang tu saya tak berani nak komen lebih-lebih. Kan forex lah dan sebagainya. Ada saham yang tak patuh syariah dan sebagainya. Yang tu. Sebab apa? Sebab dah tak peduli dah. Kan tak peduli dah lagi. Yang tu. Baik. Habis bab tu. Tanda akhir zaman. Kita tengok pada hadis yang ke-17. Tanda akhir zaman yang ke-17. Dia berkesinambungan dengan hadis yang tadi. Bila orang dah tak peduli dah harta mai kok mana, pendapatan dia mai kok mana, dia tak peduli dah lagi. Yang penting boleh hidup senang, yang penting boleh memenuhi tuntutan hawa nafsu, maka waktu itu harta riba wujud merata tempat. Dan diceritakan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan tiba nanti ke atas manusia satu zaman yang mana la yabqa minhum, tak ada lagi seorang pun, minhum ahadun, seorang daripada mereka itu tidak akan terlepas ataupun tidak terlibat, tak ada seorang pun yang tidak terlibat langsung, illa akal riba, daripada memakan harta riba. Faman lam yakul asabah, kalau dia tak makan harta riba sekalipun, dia akan kena min ghubari. Ghubari itu maksud dia tempeh-tempeh dia. Dia tak makan riba tapi dia kena juga tempeh-tempeh dia. Sebab tu yang ni betul, tajuk ni dah mengaji lah. Oh, saya tanya balik. Sebab tu yang orang tak kisah dah main mana. Pinjaman yang konvensional, bila kita kata kena pinjam, pastikan pinjaman loan yang kita buat tu patuh syariah. Allah Ustaz, patuh syariah lagi tinggi pada had tak patuh syariah tu. Dia kena ada, dia ada. Dalam muamalat ni dia ada. Dia punya sistem dia, ujrah dan sebagainya. Mudharabah, bila kita sebut had aku tu, dia kata tu mudah rebah Ustaz. Had based konvensional murah lagi persen dia. Main patuh syariah mahal lagi. Dia buat duk tu. Walhal itulah yang patuh. Kan sama juga dengan yang saya pernah sentuh hari itu berkenaan dengan insurans, kan. Konvensional dengan takaful tu. Bila dia tahu dia duk banding beza, Ustaz kalau takaful punya mahal daripada konvensional, baik saya ambil konvensional. Nampak tak tuan-tuan? Sikit punya benda dia nak buat juga. Tu yang kata apa? Walaupun dia tak makan tapi dia kena tempeh tu dia kena juga. Wala'iyahzubillah. Sebab tu ada ulama yang keras tuan-tuan.
Kalau tanya mereka berkenaan dengan loan rumah, berkenaan dengan loan kereta dan sebagainya, mereka sanggup tak buat benda tu. Sebab apa? Takut terkena rubari, debu-debu riba tu. Tuan-tuan, sampai terah tu sekali mereka nak jaga. Tuan-tuan yang tu. Dan inilah yang sedang berlaku ketika mana zaman kita sekarang ini. Wallahiyazubillah. Kalau boleh elak tuan-tuan, hak mana ambil insurans pastikan takaful. Yang mana ambil loan peribadi, loan rumah, pastikan patuh syariah. Hatta dia ambil loan, dia ambil insurans untuk kereta sekalipun. Ambil insurans kereta, insurans rumah, insurans motor, pastikan ambil yang mana patuh syariah. Biarlah beza lebih sikit tak apa. Yang penting kita tak terkena debu-debu riba itu. Wallahiyazubillah. Habis tuan-tuan. Tajuk yang ke-17. Oi, laju malam ni. Dia kampui 2 bulan. Kan laju sikit lah. Tuan-tuan, baik. Hadis yang ke-18. Yang akan berlaku pada akhir zaman, iaitu orang duk minum arak. Lepas itu nak habaq betapa ramainya manusia yang minum arak sampai dia cuba musuh Islam, dia create satu minuman yang dia tak bubuh nama dia sebagai arak. Sampai terang tu. Nak bagi orang minum juga. Dia buat lagu mana? Pelbagai teknologi atau kaedah dia buat. 0.02 alkohol. Yang ni tak mabuk, tak apa. Alkohol dia sikit, boleh minum. Nak bagi juga. Kan? Dia buat juga syibih. Bentuk yang hampir sama dengan arak. Kan? Orang kita ni duk fikir, sedap sangat ke arak? Dia buat botol sparkling. Tuan-tuan, minuman sparkling yang kalau di pasar raya dia botol tu memang macam botol arak. Pasal nak? Kan sparkling ayam sparkling, tak salah saya. Kalau saya salah minta maaf nyonya sebutan tu. Tapi memang ada tu. Dia buat design bentuk betul-betul, saya pun mula-mula sampai heran. Pasal apa dia tak letak tempat non halal? Selalunya kalau arak ni dia letak tempat non halal, dia asingkan supermarket ni. Tengok-tengok balik, dia bukan. Dia punya nak bagi orang kita ni bagi rasa lagu tu. Nak bagi rasa. Tengok orang duk tunggang motor, tunggang pula. Tunggang orang panggil. Tunggang arak apa semua nak bagi rasa pegang botol besar. Kan orang Mak Saleh duk pegang botol kalau menang racing pun botol besar tu. Botol yang sama juga dia pun buat satu minuman dipanggil sparkling. Ada dia jual. Sampai tera tu sekali nak buat. Dia tulis situ alkohol free. Maksud dia tak ada alkohol. Orang kita pun belilah. Kan? Dia tak tahu itu syibih kepada, ataupun orang kata syibih ni menyerupai. Menyerupai yang tu. Baik. An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna an-nas min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mu'anniyat yakhsifu Allahu bihimul arda wa yaj'alu minhumul qiradah wal khanazir. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sebahagian umatku nanti depa akan minum arak, dan mana wayasumunaha, dan mereka akan menamakan arak yang mereka minum bighairi ismiha. Okey tuan-tuan, bila hadis ni juga
diterjemahkan ataupun disyarahkan yang dikatakan yusammunaha. Ada ulama mengatakan satu minuman yang mana minuman itu nak habaq bukan arak tetapi memabukkan. Dia minuman kan, dia minuman tapi memabukkan, tapi dia tak bubuh nama arak. Orang pun minum. Nabi kata, yang tu dah betul. Ada yang juga ulama mensyarahkan mengatakan apa? Minuman yang syibih macam tadi saya sebut tadi. Yang macam arak sendiri. Lepas tu tuan-tuan perasan tak ada yang Allahumma salli ala sayyidina, yang minuman macam isotonik yang dijual sekarang yang depa bubuh arak tapi depa guna nama isotonik. Jelas tak? Depa bubuh nama minuman tu isotonik. So orang ingatkan minuman lagu tu minuman kecergasan lah. Minuman orang naik gerek ke. Nanti kena sebut gerek, duk kerap naik gerek kan. Minuman apa nama, orang main futsal ke jogging minuman tu. Walhal dalam tu depa bubuh alkohol. Jadi depa menggunakan nama isotonik untuk menutup nama arak tu. Yang tu. Maka mereka bukan sekadar minum. Sebab tu ada juga yang mengaitkan dengan minuman yang memabukkan. Bila sebut memabukkan, salah satu asbab ayat ketum. Yang fatwa Kedah kata haram tu sebab dia memabukkan. Dia bagi orang mabuk. Betul ke tuan-tuan? Sekejap kita tuan-tuan kata, betul. Saya jawab tak tahu. So tak pernah minum lah. Saya kata betul tak betul. Memang pening tak minum ketum, saya kira pening tu. Masuk kata pernah try kot. Kan yang tu. Wallahu taala alam yang tu. Dan Nabi kata apa? Waktu tu depa minum dengan benda tu. Tuak ke apa ke nama tuak kan. Tuak kalau di Kelantan bukan arak apa nira ke. Kan? Betul ke? Nira kan tak salah saya. Kalau kita Negeri Penang dia panggil tuak tu ayat tuak macam arak lah kan. Tapi kalau di Kelantan tuak tu bukan arak, tuak tu ayat nira nipah. Saya pun melonda sampai gila kentang Kelantan ni duk jual arak tepi jalan aku tu lah. Tuak nipah. Padu gila depa ni, power gila duk jual tuak selama depa. Rupanya baru tahu tuak hak depa tu bukan tuak lagu yang kita ni. Tuak kita ni makan mabuk pening. Kan tuak depa tu ayat nira. Baru tahu tuan-tuan. Yang tu kena belajar bahasa sikit lah. Kan. Dan Nabi kata apa? Depa akan minum arak. Sebahagian besar umatku nanti depa akan minum arak secara berleluasa. Tak rasa segan lah. Dan depa minum bukan sekadar minum, depa hidangkan sekali dengan apa? Ma'azif, dengan bunyi-bunyi muzik. Kan sebab tu kita marah yang itu apa? Pak boleh buka kan, kelab malam boleh buka. SOP kan, nasib baik tutup balik, alhamdulillah. Kan tangan kita duk minta ampun pada Allah, duk minta Allah angkat Covid, lelah benda yang dalam waktu yang sama berapa ramai duk joget dalam park sambil minum arak. Aku tu. Wal mughanniyat, dan juga dihiburkan sambil minum-minum tu, dihiburkan sekali dengan nyanyian lagu daripada suara-suara artis. Subhanallah. Wallahiyazubillah. Memang dah buat benda ni. Ramai manusia dah buat. Dan akhirnya yakhsifullahu bihimul ar wa yaj'alu minhum al-qiradatul khanazir. Yang ini mungkin tak sampai. Tapi yang mana yakhsifu tu mungkin sampai. Sampai mana bila terjadi benda lagu tu, Allah akan menenggelamkan mereka di dalam perut bumi. Gempa bumi, tanah runtuh. Disebabkan apa? Disebabkan dosa mereka duk minum arak. Yang tu. Duk perhati jam Saya jenis ikut SOP betul ni. 7 minit lagi tuan-tuan. Wa yaj'alu minhumul qirah. Yang ni mungkin tak sampai lagi. Dan sampai satu masa golongan hak puak-puak tu Allah akan tukar muka depa menjadi beruk dan juga khanazir, babi. Ada juga ulama yang menafsirkan rupa depa tak ubah,
Tetapi perangai mereka ubah. Perangai mereka tak macam manusia, tapi macam beruk dan juga babi. Babi lagu mana? Babi ni dia nafsu dia ikut dan peminum arak memang lagu tu. Tu orang bawa kereta laju, orang kata apa? Laju gila babi. Nampak tuan? Orang mabuk bawa kereta laju gila babi, nak pergi mana tak tahu. Sebab memang betul, waktu dia mabuk ketika itu, perangai dia, sifat dia dah berubah. Allah dah tukar mereka bersifat seperti mana khanazir. Nampak macam kasar, tapi tuan-tuan, Nabi sebut wa yaj'alu minhumul qiradatal wal khanazir. Allah akan ubah mereka yang minum arak tu perangai macam mana monyet dan juga babi. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan yang tu. Baik. Dan di dalam kaedah arak juga, dalam hukum arak, kita ambil satu lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tutup. Nanti kita akan sambung pada hadis yang ke-19. Yang mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri 10. Ini tak ada dalam kitab, tuan-tuan. Nabi kata apa? Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaknat 10 golongan yang berkaitan dengan arak. Yang tuan-tuan selalu dengar benda ni. Mudah-mudahan kita pelihara diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada terkena tempeh-tempeh ni. Yang pertama, asiruha, tukang perah. Dia tak minum pun, tapi dia perah. Yang tu haram, dilaknat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mu'tasiruha, peminta yang diperah ataupun kita boleh panggil pengedar. Pengedar, dia tak minum tapi dia edar saja. Yang ketiga, wahamilaha, orang yang tukang bawa van, lori kasbek. Belahan dia tak minum pun, dia minum teh oil gantung kat side mirror dia tu lah. Tapi tak boleh. Wasyaribaha, ni telah, iaitu orang yang minum dia. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum jelas, tapi nampak hak tukang bawa kerja tak bawa tu. Kan, jaga baik benda tu. Wa mahmulatu ilaih, yang mana meminta untuk dihantar. Weh, ni hang tolong pergi hantar pergi sana Ustaz. Dia minta je pergi hantar. Sampai 100 kali tak boleh. Wasaqiyaha, yang ni yang melibatkan apa? Melibatkan steward di atas flight. Penuang arak, dia tuang botol arak, dia tak minum pun. Kan, steward pramugara ke ataupun stewardess pramugari tu, depa tak minum arak pun, tapi kerja depa tuang arak, tu pun tak boleh. Laknat Rasulullah ke atas mereka. Kan, yang tu tolong hati-hatilah. Yang ketujuh, waba'i'aha, tukang jual. Tukang jual. Yang ni yang melibatkan apa? Tempat-tempat ataupun pasar raya yang jual arak, yang tukang jaga cashier dia tu adalah orang Islam. Kalau yang mana orang Islam, dia minta siap-siap dekat bos dia, dia kata bak metang tek arak, minta orang lain kalau boleh. Tak pun buat satu siap-siap kaunter asing, kan, yang melibatkan dengan arak, elok. Bagi kat orang lain, pekerja yang bukan Islam. Wal mushtari laha, tukang beli. Kan, tukang beli, dia beli tapi tak makan pun, tak minum arak, dia tukang beli je. Kan, yang tu pun tak boleh. Contoh, satu hari ada kawan kita, dia kata, "Weh, Ferud, yang tolong pergi beli Sat, kasbek Sat, stin. Aku tengah nak buat kerja, aku tak kena benda tu, lagi tak boleh buat kerja." Kita pun start motor pergi prank beli, tak boleh. Laknat. Yang ke-9, wa aklu thaminaha, yang memakan hasilnya. Dia sewa kedai, dia tak minum arak pun, tapi kedai yang mana dia sewa tu, kedai tu adalah kedai memang jual todi, jual arak ni. Dia makan hasil, haram, laknat juga. Dan yang terakhir, wal mushtaratu lah, yang minta dibelikan. Kan, dia minta beli, hang beli mai aku Ustaz.
Contoh dia nak buat hadiah ke sebagainya, dia minta beli, walau dia tak minum. Yang tukang pergi beli pun kena, yang tukang minta dia beli pun laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala memelihara kita daripada terkena dosa-dosa yang kita dalam keadaan tak sedar yang kita melakukan dosa itu. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan kita jaga diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, saya minta sangat kepada tuan-tuan, teruskan berdoa kepada Allah. Teruskan doa pada Allah, jangan putus harap kepada Allah. Dan tuan-tuan, di waktu yang sama kita banyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti tekan ini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-19, tanda akhir zaman lagi, iaitu laki-laki kuih kurang, perempuan kuih banyak. Yang ni duk guna modal. Ni geng-geng bapak-bapak duk guna modal ni. Nak poligami dan sebagainya. Lah ni kurang dah. Tuan-tuan. Wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah tu salah, yang haram tu haram, yang dosa tu dosa. Jauhilah kami daripada melakukan perbuatan yang salah, dosa dan haram itu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.